tunggu record start Okay, so kita masuk yang seterusnya, masih di bawah panjang lengkuk. Tapi kalau kamu masih ingat dalam lesson pertama saya, perimeter ada kaitan dengan panjang lengkuk kan? Okay, kalau sekarang saya ada satu sektor bulatan, okay, contoh saya ada satu sektor bulatan, katakan jejari dia 5 cm, okay, panjang lengkuk dia 7 cm. Okay, soalan saya tanya, apakah perimeter dia? Hello, anybody can answer me? Dengar ke? Aku tak on mic Dengar lah. teacher, dengar. Terkejut saya. Okay. Macam mana, sorry. Okay, macam mana cari perimeter? Tambah keliling dia. So apa dia? Apa tambah apa? 5 tambah 5 tambah 7. Okay. 5 tambah 5 tambah 7. So kalau kamu tengok untuk satu sektor bulatan, perimeter tidak sama dengan panjang lengkuk. Okay. Contohnya untuk sektor bulatan dia panjang lengkuk baru 7, tapi perimeter dia 17. Tapi perimeter selalu ada kaitan dengan panjang lengkuk. Boleh? Selalu ada kaitan dengan panjang lengkuk. Bila kita punya sekeliling tu salah satu ialah panjang lengkuk, kita akan pakailah. Tapi dia akan plus-plus benda lain. Okay? So bila soalan melibatkan perimeter, okay, kita tahu perimeter ialah hasil tambah semua sisi yang mengelilingi raja, tidak masuk sisi di dalam. Ini maksud saya ini ya. Takut ada di antara kamu tak tahu. Okay, kalau cikgu punya gambar raja macam ini, bila cikgu tanya, okay, katakan cikgu bagi jawapan ini ialah katakan 6. Okay. Kalau cikgu bagi nilai macam ini, bila cikgu tanya apakah perimeter, garis merah itu tak kira sebab garis merah itu ialah sisi yang ada di dalam. So tak kira lah. Kita hanya kira yang sekeliling saja. Sekeliling saja. So bila soalan tanya perimeter, kadang-kadang kita akan melibatkan tajuk lain. Kita tak semestinya hanya gunakan panjang lengkuk yang kita belajar sebelum ini. Dia mungkin akan melibatkan benda-benda lain. Okay? Ada orang masuk ke? Kejap. Tak ada. Okay. So cikgu nak beritahu di sini ialah panjang sesuatu sisi, khasnya kalau kamu tengok dalam gambar raja itu, dia bukan lulus punya. Dia bukan lulus, dia bukan lengkung punya. Dia ialah jenis lulus punya. Okay, mungkin awak perlu panduan lain panduan lain So sebagai contohnya, mungkin awak perlu panduan segitiga. Cikgu terangkan dulu, nanti baru kita tengok apa kegunaan dia. Kadang-kala dalam gambar raja, contoh ini gambar raja. Okay, cikgu bagi benda macam ini. Okay, cikgu kata OAC ialah satu sektor bulatan yang berpusat di A. Okay, jejari 5 cm. Okay. Tapi cikgu nak perimeter kawasan berloret. So kalau ke perimeter kawasan berloret, dia melibatkan OC, OB dan BC. Okay? So itu maksud saya. Ada masanya mungkin kita perlu sisi-sisi di tempat lain. Okay. Kalau soalan pertama saya, tak tahu macam mana gambar raja dia, tapi awak perlu tahu berapa panjang AC. Macam mana kita boleh buat ya? Okay, tips gunakan trigonometry. Siapa boleh bagi idea? Kalau awak tahu sudut A 60 darjah, panjang AC ialah 5 cm, saya nak tahu panjang AB. Guna cos. Okay, gunakan cos. So kita buatlah ya. Cos 60 darjah sama dengan sisi persebelahan 5. 5. Okay, sisi hipotenus iaitu AB lah yang kita nak cari. Okay, cuba keluar kalkulator, tekan, cikgu nak jawapan. Pastikan kamu tekan, cikgu tak nak nanti dalam exam tekan pun salah ya. Sepuluh teacher. Okay, so jawapan dia 10. Unit
CM. cm Kamu jangan, sebelum ini kita asyik cari sudut. Bila cikgu tanya unit, cikgu darjah ataupun cikgu radian. Tengok dulu ya. AB ialah garis lurus. So bukanlah sudut. So apakah unit dia? 10 cm. Tapi untuk SPM, kamu boleh tak catat. Boleh tak tulis, okay? Apakah unit dia? Teacher, macam mana tekan dalam kalkulator putih, teacher? Kamu tak nak buat manual, terus tekan kalkulator dapat jawapan, betul? Okay, so awak tekanlah cos, okay, kalkulator putih ya. Awak tekan cos 60. Okay, awak akan nampak benda ini kan? Kejap. Awak akan, sorry ya, kalkulator putih yang hitam, tunggu kejap lah. Kamu nampak benda ini kan? So, ingat tutup kurungan. Okay, awak tutup kurungan. Lepas tu, ada sama dengan kan? Awak pakai pink color punya sama dengan. Erti tekan? Berarti teacher. Erti ya? Okay. Lepas tu awak tekan 5 per, kemudian AB tu bukan tekan AB, tekanlah X. Yang merah punya. Sorry. Ini biasalah ya, 5 per. Tapi yang AB tu awak tekan X, yang warna merah punya X. Lepas tu you tekan shift calculate sama dengan. Shift calculate sama dengan. Kalau siapa yang calculator warna hitam punya, awak tekan shift calculate. Itu beza ni So boleh dapat 10. Dia tulis X sama dengan 10, L tolak. Ya. Dia akan tulis S sama dengan 10. Faham-fahamlah, S itu ialah AB. Oh, okey. Dalam kalkulator kita tak boleh tekan AB. Okey, teacher. So bila awak tulis nanti, okay, dalam kertas buku latihan kamu, jangan tulis benda ini kepada saya. Kamu tulis macam ini. Ataupun ini pun tak payah tulis kepada saya sebenarnya. Ambil persamaan, tulis jawapan. Hanya ingatlah jawapan itu jangan tulis X sama dengan, tulislah AB sama dengan. Sebab apa yang masuk X dalam kalkulator kamu ialah AB. Okey. Boleh ya? Okay, kalkulator hitam sebenarnya sama juga teknik dia. Kalau kamu tak nak buat menu, sama tekniknya, hanya bukan shift calculate sama dengan, tapi shift calculate 2 kali. Jangan percaya jawapan pertama, cikgu selalu cakap ya. Okay. Kita tengok contoh yang seterusnya. Cikgu tetap tanya AB. Ayah. Teacher. Ada orang nak masuk. Hai, susahnya. Tadi kelas lambat habis ke? Tak terima, sudah masuk ke? Siapa? Siapa yang kata nak masuk tu? Syafiqah nak masuk. Sudah masuk ke? Syafiqah. Tak masuk juga. Tak nampak nama dia pun. Oh, malu. Okey. Sudah. Sudah ke? Syafiqah. Mana nama dia? Sudah. Percaya masuklah. Okey, cikgu pergi mana tadi? Okey, balik sini ya. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Cari panjang AB. Okey, kali ini bolehkah saya pakai macam tadi sin cos tangent? Tak boleh. Kenapa? Sebab bukan 90 darjah. Kecuali kalau belah 2 boleh ke teacher? Okey, boleh Okey, ayat kawan kamu ini memang dua-dua betul. Okey, memang kita tak boleh terus gunakan sin cos tangent macam tadi sebab segitiga ini bukan segitiga bersudut dekat. Tapi kawan kamu terus bagi cadangan. Cikgu boleh ke belah 2? Boleh ke belah 2? Boleh ke tak boleh? Boleh teacher. Boleh kot. Kot maksudnya tak yakin ni. Ada orang rasa tak boleh? Semua rasa boleh. Okey. Boleh tak boleh bergantung kepada ini. Adakah ini segitiga kaki sama? Ya. Ya. Dia ialah segitiga kaki sama, maka boleh. Sebab kita potong belah-belah, sini akan membentuk 90 darjah. Nanti kita tahu ini ialah 30. Nanti nilai sini akan sama dengan nilai sini. Boleh. Tapi kalau sekarang cikgu bagi satu segitiga yang sama. Contohnya, katakan cikgu bagi satu segitiga yang sama. Tapi cikgu bagi 7 di sini.
Cikgu bagi 60 darjah di atas pula. Cikgu tanya, apakah panjang ini? Kali ini tak boleh belah dua. Mungkin awak kata, cikgu kaki sama juga. Kita belah dua daripada hujung yang keluar kaki sama tu. So kalau ini, kalau awak nak belah dua boleh. Di sini dia. Di sini dia. Sebab ini kaki sama, maka ini sama dengan ini. Tak ada kaitan dengan 60 darjah itu. Kalau cikgu belah daripada 60 darjah di depan ini, cikgu Amun kata, cikgu ini 30. Tak boleh. Sebab dua sisi ini kaki tak sama. Boleh ya? So harap cikgu terangkan. So nak buat boleh. Okay, kalau tak nak belah dua pun boleh. Okay, kita buat kedua-dua, tengok belah dua apa jadi. Tak belah dua apa pula jadi. Okay, kalau belah dua. Okay, kalau belah dua sudah dapat 30 darjah, 30 darjah. Saya nak cari panjang AB. Macam mana? Nak gunakan sin, cos, tangent? Cadangan? Halo. Cos. Gunakan cos. Okey, katakan cikgu bagi satu huruf dulu A, B, C. Okey, katakan cikgu bagi D. Okey, kita nak buat cos berapa darjah? 30. 30. Okey, kamu nak tengok segitiga sebelah kiri ke segitiga sebelah kanan? Kanan. Kanan cikgu ikut kamu sorry. Sebut di sini Sudut 30 darjah di sini So, apakah sisi kamu kata cos kan? So, apakah sisi bersebelahan? 7. A. Yang opposite dengan 90 darjah itu hypotenuse. 7 itu ialah hypotenuse ke bersebelahan? Hypotenuse. 7 itu ialah hypotenuse. Bersebelahan kamu? Hai, halo. Bersebelahan kamu? OD ke BD? OD teacher. OD. So, adakah kita gunakan cos? Tak. Mungkin ada di anak kamu, cikgu pakai cos dapat OD, nanti gunakanlah teorem Pythagoras, boleh tak dapat BD? Boleh juga, tapi panjanglah. So, lebih senang macam mana modify idea kamu? Bukan pakai cos tapi pakai mana satu yang akan gunakan PD nanti? Sin teacher. Ya, sin. So, idea yang betul ialah kita pakai sin. Sin 30 darjah sama dengan BD per 7. So, apakah BD kamu? Apakah BD kamu? Tekan calculator, bagi jawapan. Halo. 3.5. Berapa? 3.5. 3.5. Okey, betul. Okey, 3.5. Tapi ingat kita bukan nak BD, kita nak AB. So, AB sama dengan? 7. Okey, sama dengan 7. Mana dapat 7 ini? 2 kali. Okey. 3.5. Darab 2. Okey, darab 2. Ataupun ada orang kata 3.5 tambah 3.5 pun bolehlah, sesuka hati kamulah. So, boleh kita buat macam ini Kita belah 2, maka kita boleh gunakan trigonometri. Kalau kita tak nak belah 2, ada cadangan lain ke? 0 AB 7 60. Saya tak nak belah 2 sebab tak pasti boleh belah 2 ke tak boleh belah 2. So apa, ada cadangan lain dah? Untuk tapak AB.
Maksudnya saya bukan gunakan sin cos tangent, tapi saya gunakan benda lain. Panjang Cadangan. lengkok. Sini tak ada panjang lengkok pun. Sini satu segitiga. Awak belajar tahun lepas tajuk tak akhir kita. Bila dia bukan segitiga bersudut dekat, apa kita boleh buat? Kita ada rumus baru kan? Dalam rumus itu pun ada sin cos punya. Baik. Ki sudah bagi sampai macam ni pun tak ingat. Apa dia? Yang sin up. Alamak. Kalau tak boleh sebut nama dia, sebut keluar rumus dia pun tak apa. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Petua kosinus. Okay? Kita boleh gunakan petua kosinus. So, kalau petua kosinus, kamu tak ingat rumus, awak tengok senarai rumus ya. So, kita kena cari pasangan dulu. So, kita akan gunakan cos 60. So, yang paling tepang AB lah. Okay? So, kamu tengok rumus sendiri ya. Cikgu terus tulis jawapan aja di sini. Rumus dia saja. So, kita pakai rumus, dapat benda ini. Okey, cikgu nak jawapan AB. Boleh ke awak juga dapat 7? Cuba tekan tengok. Cikgu tak kisah macam mana kamu tekan Ada orang buat manual separuh baru tekan, ada orang terus tekan kalkulator, ada orang manual sampai habis. Tak kisah. Janji jawapan dia 7. Boleh dapat? Dapat teacher. Dapat So tak kisahlah mana-mana satu cara kamu gunakan. Okey, yang ketiga berkaitan pula tentang sudut. Kalau sekarang saya nak cari sudut ABC. Okey, cikgu nak tanya kamu, sudut ABC tekak A ke tekak B? B. Okey, B Selalu kita tengok yang tengah-tengah punya Okey, cadangan. Cadangan. Rindu dah suara ini. Kita punya PA system. Okey, jom. Tangent. Okey, tangent. Okey, tangent sudut ABC ialah sisi pertentangan. Mana satu pertentangan? 4. Okey, so sisi persebelahan 3 ke? Ke AB? Okey, memang 3. Okey, cari jawapan. Apa jawapan kamu? 53.13. Ya, ingat kalau tak putus sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Tak payah bagi saya dalam minit sebab nak buat pengiraan dalam nombor perpuluhan lebih senang. Buat minit nanti kena tukar lagi, memusahkan kerja. Sebab kita punya maths tambahan memang tak ada objektif, so tak payah risau Bagi jawapan macam ini lagi senang. Tak payah, maksud saya tak payah bagi saya ini 53 darjah 8 minit. Walaupun jawapan ini betul, tapi sangat-sangat tak digalakkan. Bagi jawapan ini mencukupi. Okey, yang keempat. So, boleh pakai trigo macam biasa, sin cos tangent saja? Tak boleh. Tak boleh. So, apa yang kita boleh buat? Cikgu nak AOB, maksudnya cikgu nak sudut ini. Boleh ke buat macam tadi, belah 2? Belah 2 di tempat O tu, boleh?
Boleh. Boleh sebab daripada O, dua itu 5. Untuk segitiga ini, yang saya boleh belah dua ini. Sebab dua-dua ini nilai sama. Cikgu tidak boleh belah daripada B. Sebab belah daripada B, dua nilai ini tak sama. 15, 17. Nak belah daripada A pun tak boleh. Sebab dua nilai ini berbeza. So cikgu untuk soalan ini, cikgu memang boleh belah daripada O. Tapi kalau kamu macam tadi, kamu tak pasti, maka jangan buat kerja itulah. Kalau tak pasti boleh belah, tak boleh belah, jangan buat. Gunakanlah macam tadi petua kosinus ke. Boleh kan? So cikgu sekali lagi akan tunjuk kedua-dua. Kalau kita belah dua dengan kalau kita tidak belah langsung. So okay, tanya dulu. Nak segitiga atas ke nak segitiga bawah? Atas. Atas Cikgu tetapkan satu supaya semua orang tengok benda yang sama. Okay So faham jugalah. Bila cikgu nak tanya apakah AOB, mula-mula kita tapak dulu. Okay, katakan cikgu sekali lagi namakan ini sebagai D. So mula-mula kita tapak dulu sudut ini, nanti darat 2, jadilah jawapan dia. Okay. So untuk segitiga atas ini, kita tahu 5. 5 itu sisi apa? Hypotenuse. Hypotenuse. Kemudian dia punya tinggi dengan tapak. Mana satu kita tahu? Tapak. Tapak dia. Berapa tapak dia? Tapak yang garis yang cikgu baru lukis itu. Berapa dia? Macam nak tahu? Tinggi-tinggi. Tinggi Sebab sifat tu kalau ini ialah satu segitiga kaki sama, kita boleh turun macam ini, di mana sudut ini akan sama dengan sudut ini dan dia punya panjang sini akan sama dengan panjang sini. So bila kita tahu seluruh ialah 7, maksudnya sini ialah PD ialah kalau PA 7, PD ialah 3.5. 3.5, 3.5. So sekarang sin, cos, tangent. Kalau saya nak cari sudut itu. Sin. Okay, saya gunakan sin. Okay, sudut yang saya nak cari itu sama dengan sin. Sisi pertentangan 3.5. 3.5 bagi sisi hypotenuse 5. Okey, cikgu nak jawapan. Berapa? Empat 4.43. Okey, 44.43. Okey. Dan untuk ini kita kan gunakan sin untuk cari sudut. Kita tak payah risau jawapan kedua sebab ini segitiga bersudut dekat. Kalau segitiga bersudut dekat, dia memang tak ada masalah kita dapat sudut cakar. Untuk satu segitiga bersudut cakar sampai bila pun tidak akan keluar sudut cakar. So kita percaya saja jawapan kalkulator. Okay. Kalau boleh tak payah padam lagi apa yang ada dalam kalkulator kamu, kita sambung buat supaya elakkan buat round off terlalu banyak. Okay, kita cari sudut AOB. So dia ialah 2 kali 44.43. Ini kita tulis. Tapi kalau kamu nak jawapan lebih tepat, awak pakai kalkulator angsa darat 2. Cukup. So awak akan dapat jawapan 88.85. Kalau kamu pakai atas ini, awak akan dapat 88.86. Kalau dalam exam, mana satu betul? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Hanya kalau kamu tanya saya, cikgu mana satu lebih tepat?
88.85 lebih tepat. Sebab 88.86 sudah 2 kali awak buat round off. Boleh ya? Okey. Kalau saya tak nak belah dua, ataupun macam tadi kan ada kawan kata cikgu tak boleh belah dua. So kalau tak boleh belah dua, apa saya boleh buat? Kalau saya nak tahu sudut ini. Cadangan. Cadangan. Halo. Petua kosinus. Okey, sekali lagi gunakan petua kosinus ya. Kali ini hanya beza kali ini ialah kita nak cari sudut AOB lah. Okey, kalau kita nak cari sudut AOB tepan mesti 7 lah. Okey, so ini 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tolak 2, alamak, tak muat. 2, 5, 5. Okey, cikgu bagi sikit masa untuk awak tekan. Okey, cikgu nak jawapan awak. So kalau kalkulator tidak boleh bagi jawapan yang betul, awak buat manual sikit. Okay, cuba. Kamu buat cikgu tunggu kamu kejap. Sebab last year kan kita bila buat ini ada masanya kalkulator tak boleh bagi jawapan. Cikgu risau kamu sudah lupa cara buat. Sorry. Okay, jangan tulis besar lah. Apa jawapan kamu? Sudah tak ingat cara buat. So macam tadilah sepatutnya kita dapat tadi kita buat belah dua sudah ada jawapan kan. So sepatutnya jawapan dia ialah 88.86. 88.5 lebih tepat kan. Okay. 88.85 ataupun 88.86 lah. Boleh? Perlu saya terangkan lagi cara buat? Kan sudah masih ingat. Siapa yang tak boleh tu cakap tak boleh ya. Kalau tidak kawan yang boleh tu cakap boleh, saya angkat semua orang tahu sudah. Siapa yang tak boleh itu cakap tak boleh ya. Yang boleh itu tak payah cakap lah. Nanti cikgu salah itu. Ada orang tak boleh? Dapat jawapan sama ada 88.85 atau 88.86. Soalan ini memang bila awak gunakan shift calculate sama dengan tu, dia kadang-kadang bagi jawapan yang pelik-pelik. Sangat besar nombor itu. Semua orang okey ya? So cikgu tak terangkan lah ya. So, balik ke sini ya. So tak kisahlah ya mana satu cara kamu pakai, jawapan memang sama je lah. So awak akan dapat sudut AOB ialah 88 point. Boleh beritahu saya tak kamu pakai kalkulator dapat mana satu? 85 ke 86? 85. 85. 85, okey. Boleh? Okey, sekarang baru kita pergi tengok soalan yang sebenar. Okay. Sorry ya, ini latihan 1.2. Cikgu bagi tip saja awak buat sendiri ya. Okay. Kadang-kadang dalam soalan itu, cikgu tidak bagi gambar raja. Kalau cikgu tak bagi gambar raja, cikgu akan galakkan kamu sendiri lukis gambar raja itu. Supaya dapat gambaran yang jelas apa yang dikehendaki oleh soalan. Okay. So dia kata perimeter sektor. So kita lukislah satu sektor. Sektor bagi setua bulatan.
Kamu tak payah risau cikgu, saya mana tahu sektor itu kecil punya ke besar punya, janji satu sektor aja. Okay. Soalan beritahu kita perimeter dia ialah 20. Lepas tu cikgu tanya apakah sudut yang tercangkung di pusat. Maksudnya cikgu tanya apakah sudut ini. Jika jejari bulatan itu ialah 7. Okay, kejap katakan cikgu labelkan huruf supaya awak boleh cakap dengan saya. Mana tempat letak 7? Jejari di mana? OA. Okey, OA. Ada lagi? OB. OB. AB ialah panjang lengkuk. Boleh cari panjang lengkuk? Ada rumus tak untuk panjang lengkuk? Apakah rumus dia? Sudut bagi 360 darab 2 pi j. Ada cadangan lain? Selain daripada rumus ini, ada cadangan lain? Baru belajar kan 2 rumus untuk panjang lengkuk. Satu ialah ini yang matematik punya. Yang baru belajar punya? Yang lebih pendek punya? Baik, kenapa ni? J theta. Okey, soalan saya. Untuk ini, untuk soalan pertama ini, mana satu rumus sepatutnya digunakan untuk cari AB? Panjang lengkuk AB. J theta ke theta per 360 kali 2 pi J ataupun tak kisah. Sesuka hati awak lah pakai mana satu. Untuk soalan ini. J theta je. Okay. Sebenarnya tak kisah. Kenapa tak kisah? Sebab soalan saya, carikan sudut yang tercangkung di pusat. Cikgu tak minta unit apa kan? Okay? So, kalau kamu nak gunakan J theta, boleh. Maka dia akan jadi apa? So, macam mana cari perimeter? Perimeter ialah 7 tambah 7 tambah J theta sama dengan 20. J tahu kan? J tahu kan? J berapa? Berapa J kamu? 7. 7. Begitu juga untuk inilah kita tahu ialah 7. Okey? So ini ialah 7 . So kalau macam ini, boleh tak awak cari jawapan untuk ini? Tak payah cari, cikgu tanya boleh tak boleh aja. Boleh ke tak boleh? 7 tambah 7 tambah 7 theta sama dengan 20. Rasa boleh dapat tak jawapan theta? Tak payah buat, tak payah buat. Saya tanya boleh tak boleh. Awak balik rumah slow buat. Sebab kalau cikgu sempat pincang 2 soalan saya pincang. Yang lain tu kena buat sendiri ya. Boleh ke tak boleh? Tak. Tak boleh kena. Apa masalahnya? Awak tekan sheet calculate pun boleh ya. Boleh ya. Okey. Itu kalau kamu gunakan J theta. Sorry. Kalau kamu kata, cikgu, saya tak nak gunakan J theta, saya sudah biasa dengan matematik punya. Boleh tak? Boleh. Boleh. Di mana awak akan tulislah. Awak akan tulis 7 tambah 7 tambah theta per 360 kali 2 pi 7 sama dengan 20. Awak selesaikan ini pun akan dapat theta. Akan dapat theta. Sebab satu benda tak tahu saja kan? Okay, next question saya. Adakah jawapan pertama ini dengan jawapan kedua ini nilai dia sama? Kita gunakan 2 rumus yang berbeza. Awak rasa nilai dia akan sama tak? Tak pasti.
Sebenarnya bila awak buat macam ini, awak takkan dapat nilai yang sama. Sebab yang warna merah punya, awak dapat sudut ini dalam unit radian. Yang pakai yang warna hitam punya, awak punya jawapan ialah sudut dalam unit darjah. So, awak akan dapat dua nilai yang berbeza. Tapi sebenarnya dua nilai yang berbeza ini, kalau awak ubah, dia memang sama jawapan dia. Hanya satu dalam bentuk darjah, satu dalam bentuk, satu dalam unit darjah, satu dalam unit radian. Mana satu betul? Dua-dua betul. Sesuka hati awak lah, awak nak pakai mana satu. Sebab soalan ini dia tak tetapkan mana satu nak pakai. Hanya kalau saya suka pakai merah punya. Sebab apa? Rumus itu lebih senang. Itu saja alasan saya. Tapi siapa kalau nak pakai yang matematik punya, tak ada masalah. Jawapan awak pun akan betul. Okey, kita pergi kepada contoh kedua. Bukan, latihan kedua. Aku cuba terang seberapa banyak yang boleh. Yang lain tu awak buat sendiri ya. Raja di sebelah menunjukkan satu segitiga AOC. Di mana OA 30. So sebenarnya walaupun dalam ayat ini kata OA 30. Tapi sebenarnya ada satu tempat lagi 30. Mana dia? Belum. So dia kata segitiga. Sorry. Kemudian sudut AOC 35 darjah. Sudut OAC 90 darjah. Semua ada label dalam gambar Raja. Okay, lepas tu dia kata AB ialah lengkuk bagi sebuah bulatan berpusat di O. So bila dia cerita macam ini, kita fahamlah 30 cm itu ialah jejari. Boleh? Sebab dia kata AB ialah, kalau cikgu lukis besar, AB ialah lengkuk bagi sebuah bulatan yang berpusat di O. So maksudnya OA ni 30 cm ini ialah jejari lah. Ada lagi tak jejari dalam gambar Raja ini? Selain daripada OB. OB pun 30. Okay? So kadang-kadang ada maklumat dia bagi direct, kadang-kadang ada maklumat tersembunyi di sini. Okay? So sebenarnya kita tahu nilai OB ialah 30. Okay, soalan tanya, cari perimeter bagi sektor OAB. So, jangan dipengaruhi oleh kawasan berlorek itu sebab memang ada masanya awak tengok soalan itu walaupun ada kawasan berlorek, tapi bila ditanya perimeter, dia tak semestinya mesti tanya perimeter kawasan berlorek. Dia boleh tanya benda lain. So, baca betul-betul kawasan yang dia nak. So, sebenarnya dia nak OAB. OAB. Okay, OA tahu, OB tahu, AB boleh buat? AB boleh buat? AB ialah apa? Panjang lengkuk. Panjang lengkuk. So pakailah rumus. Pakailah rumus. Kali ini rumus yang sesuai ialah mana satu? J theta ke theta per 360 itu? Theta per 360. Kali ini J theta tak sesuai. Kenapa? Sebab cikgu bagi sudut dalam unit darjah. Tapi kalau adik di antara kamu kata, cikgu, saya nak tukar 350 darjah kepada radian dulu. Bolehlah kalau awak nak. Tapi 2 step lah. Terpulang kepada kamu. Okey, soalan 3. Sempat lagi kok. Okey, ada 10 minit lagi. Soalan 3. Raja menunjukkan satu sektor bulatan OPQ berpusat di O yang berjejari 6 cm. So mana tempat lagi ada 6 cm? OP. Mana lagi jejari? OP. Ada lagi? Ada jejari lagi? Tak ada sudah. Okey, seterusnya. Cari perimeter kawasan berlorek. Kali ini memang cikgu nak perimeter kawasan berlorek. So maksudnya saya perlu tahu apakah PQ, garis lurus PQ, dan saya perlu tahu apakah panjang lengkuk PQ. Apakah panjang lengkuk PQ? Okey, panjang lengkuk PQ dulu. Panjang lengkuk PQ akan gunakan rumus apa? Theta per 360. Senang gunakan ini sebab sudut diberi dalam bentuk darjah.
Okey, macam mana pula dengan garis lurus PQ? Macam nak dapat dia? Petua kosinus. Petua kosinus So untuk ini awak pakailah petua kosinus, okey, ataupun macam tadi belah 2 kemudian kira. Macam contoh C3 saya. Bukan C3. Contoh C2. Untuk siapa yang tak tahu awak boleh rujuk contoh C2 tadi pada muka surat 4. Tadi baru cikgu terangkan Okey. Ada lagi masa? Kita pergi lagi soalan 4. Raja menunjukkan satu sektor bulatan ABC berpusat di C dan berjejari 8 cm. Berjejari 8 cm. So mana tempat lagi ada 8 cm? AC teacher. Okey, AC. Okey, cari perimeter kawasan berlorek. Lebih kurang macam tadi kan? So, kita perlu cari apakah panjang AB. Kita perlu cari apakah panjang lengkuk AB pula. Okey, panjang lengkuk AB dulu. Nak gunakan rumus apa? Panjang lengkuk AB. J theta. Okey, kali ini kita terpaksa pakai J theta lah. Kenapa? Sebab sudut yang diberi itu dalam radian. Boleh Okey, panjang ini. Macam mana nak cari panjang AB? Bolehkah saya pakai petua kosinus macam tadi? Bolehkah saya pakai ini? Tak boleh, kena tukar dulu. Okey. Tak. Ya, okey. Tak boleh terus gunakan ini. Kita perlu buat apa? Kita perlu buat apa? Tukar kepada darjah dulu. Okay? So, kita memang akan gunakan petua kosinus macam tadi. Tapi bezanya ialah kali ini tak boleh terus buat. Kali ini tak boleh terus buat sebab masalahnya sudut itu dalam unit radian. So, apa yang awak buat? Ubah sudut unit radian tu kepada darjah. Lepas tu baru masuk ke dalam rumus petua kosinus. Boleh faham kalau cikgu bagi tips macam ini saja? Kamu tak payah sibuk salin. Nanti cikgu simpan ini sebagai PDF graf untuk awak boleh tengok lagi. Cuba ikut perkembangan dulu. Nanti cikgu bagi PDF file. Apa yang cikgu conteng ni. Taklah bergerak sudah. Sekejap. Okay. Cikgu cuba lagi sampai berapa-berapa lah yang lain tu buat sendiri. Okey, kita pergi pula soalan 5. Raja menunjukkan satu semi bulatan OPQR yang berpusat di O dan berjejari 7. So di mana tempat saya label 7? OQ, OP, OR. OQ, OP, OR. OR. Okey, diberi bahawa sudut QOR ialah 1.2 radian. So sebelah sinilah 1.2 radian. Cari perimeter kawasan berlorek bagi raja di sebelah. So sekali lagi kalau kamu tengok kita perlu cari panjang lengkuk ini. Kita perlu cari panjang garis lurus PQ ini. Okey, kita mula dengan panjang lengkuk dulu So kali ini panjang lengkuk kali ini saya nak gunakan rumus apa? J theta. Okey, J theta. Sebab awak nampak cikgu bagi sudut itu dalam unit radian. Tapi adakah cikgu terus masuk saja? J itu ialah 7, theta itu ialah 1.2. Tak, pi tolak 1.2 dulu. Okey, tak Sebab kalau awak letak 1.2 yang awak cari ialah sebelah sini.
So kita sepatutnya kena buat apa? Find tolak 1 per 2. Okey. So kita sepatutnya kena buat kerja find tolak 1.2. Benda ini awak pernah nampak bila ya? Dalam contoh A. Contoh A, bukan, contoh B, sorry. Contoh B. 1, 2, 3, 4. Raja keempat. Soalan 3. Okay. Alright. Okay, so kita kena ubah sudut dulu baru gunakan J theta. Okay, settle panjang lengkok. Sekarang kita pergi tengok garis lurus ini pula. Okay, garis lurus ini macam mana pula? Gunakan petua kosinus boleh? Boleh tukar raja dulu. Boleh, tapi kita kena buat tukar darjah dulu. Terus ambil ini tukar darjah ke? Tak, yang find tolak 1 per 2. Ini sudut inilah yang kita tukar kepada darjah. Ya, so itu tips dia. Nanti awak buat sendiri ya. So sebenarnya benda ini pusing sana pusing sini aja. Okey. Awak pastikan awak gunakan sudut yang betul, lepas tu unit dia betul, rumus dia betul. Lepas tu tak ada apalah. Cikgu nak pusing macam mana pun itu cara buat. Okay, kita pergi kepada soalan 6. Gambar aja saya tak turun. Sekejap. Soalan 6. Okey, Raja menunjukkan sebuah bulatan yang berpusat di O dan terjalinya 5. Mana tempat saya label 5? OAOB. Okey, OAOB 5, 5. Diberi bahawa AOB ialah segitiga sisi sama. So sebenarnya apa lagi awak tahu kalau dia sisi sama? AB pun 5. AB pun 5. Selain daripada itu? Sudut Kalau dia. sudut dia. Sudut dia berapa? 60 setiap. Okey. Setiap satu ini 60. So jangan tengok, cikgu dia ialah segitiga sisi sama. Full stop. Ada benda dia nak cakap ya. Okey, sekarang soalan tanya, cari perimeter sector major. Sector major maksudnya ini. Boleh ya? So, okey, dua sisi ni okey lah, 5, 5. Yang ini boleh cari. Gunakan rumus apa? J theta. Okey. Theta per 360 kali 2 pi J. Alasan sebab dia unit darjah. 60 ke sudut itu? 300. Bukan 60 di mana kita perlu buat 310 tolak 60. Simple aja kan? Okey. Ada 1 minit tapi sengaja cikgu tak nak terangkan soalan 7 bagi awak fikir sendiri sekurang-kurangnya satu soalan. Okey. So latihan untuk hari ini ialah latihan 1.2.2. Ada 7 soalan di situ. So macam biasalah awak hantar jawapan dalam Google Form cikgu. Tulis jawapan mencukupi sehingga cikgu beritahu kamu okey awak siapa-siapa ni kena bagi jawapan lengkap. Okey. So ada apa-apa nak tanya? Jangan leave lagi ya. Ada apa-apa nak tanya? Okey. Kalau